Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala mab'us rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala lipat kurnia dan nikmat kita dapat bertemu buat sekian kalinya dalam majlis ilmu, majlis yang mana Allah berikan keberkatan dan kebaikan. Sebagaimana disebut, may yuridillahi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah nakkan kebaikan, seorang itu ditambahkan padanya ilmu agama. Dan juga majlis yang mana disebut sebagai hilakul dzikri, majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana majlis itu kita menyebut tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan bertadabbur tentang firman tersebut, yakni firman-firman, yakni kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dikatakan majlis zikir, majlis yang dikatakan majlis yang mana para malaikat mengelilingi kita dan merendahkan sayangnya dan mendoakan kesejahteraan dan ketenangan buat kita, iaitu majlis yang penuh dengan ketenangan. Sebab itu ramai orang mudah tidur dalam majlis seperti ini. Maka lantaran itu Ustaz perlu berubah. Daripada kita duduk sini nanti takut tuan-tuan lama-lama layu dengan aircon yang sejuk, yang hari yang mana kita kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak. Jadi takut tuan-tuan tertidur dan berdengkur pula. Jadi Ustaz ambil, saya pun nak semudah. Ya, betul. Jadi Ustaz suka, memang itulah pegangan Ustaz. Kalau tuan-tuan tahu, macam-macam kadang-kadang kita bawa whiteboard ke depan, kadang-kadang kita berceramah kat situ. Tuan-tuan 360 memang tak pernah dibuat orang. Ni aku Ustaz nak buat meditation ke apa semua. Kita akan buat segala-galanya kalau boleh Ustaz buat. Yang penting tuan-tuan, ilmu tu kita nak sampaikan. Hari ini Ustaz mulakan tentang wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini dipetik daripada surah Al-Isra ayat yang ke-50, di mana Allah Taala sebut, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal mengenai roh. Maka katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan tentang ilmu tentang roh itu melainkan sedikit saja. Wa ma utitum qalila, ni maksudnya ilmu ke kamu, dua-dua boleh, iaitu tidaklah kamu diberikan ilmu. Qalila ni balik pada ilmu pun boleh, balik kepada kamu pun boleh. Maksudnya bila kita kata balik kepada kamu, tidaklah maknanya kamu ni yang ramai-ramai ni tahu tentang ilmu, tak ramai yang tahu. Dan juga kalau orang tu tahu pun tak banyak sangat yang dia tahu. Jadi qalila ni dia balik pada ilmu pun boleh, pada kamu pun boleh. Maksudnya tak ramai orang tahu tentang roh, dan juga kalau tahu pun sekadar yang dia tahu. Jadi apa yang saya nak cerita ni ialah, saya nak ringkaskan dulu. Dulu kita cerita setiap bulan tuan-tuan panggil Ustaz cerita tentang roh ni adalah dipetik daripada kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ni yang Ustaz pegang ni, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana kitab ini dia sebelum dia nak mula, dia datangkan firman Allah Taala di sini. Iaitu dia petikkan dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW mengenai roh. Dan sehinggakan kisah roh ini, pembahasan roh mesti bermula dengan persoalan. Kenapa Allah Ta'ala turunkan firman Allah Ta'ala tentang roh? Kerana bagi menjawab persoalan. Jadi roh ini dia akan datang dengan persoalan dulu. Sebab itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini menghimpunkan 21 persoalan berkaitan tentang roh, bagi menjawab persoalan yang bermain di kalangan manusia, di kalangan orang ramai, tak kira lah orang itu beriman ke tak beriman. Dan daripada 21 persoalan, maka daripada 21 soalan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mulakan tentang
roh itu mendengar. Roh itu bertemu dengan antara satu dengan yang lain, yakni sosial. Roh itu bersosial. Yang ketiga, adakah roh itu boleh bertemunya roh orang yang hidup dengan orang yang mati? Roh bertemu, yakni antara roh hidup, roh orang yang hidup dengan roh orang yang mati. Dan banyak lagi persoalan-persoalan roh pergi ke mana, adakah azab di alam barzah itu kekal ataupun sementara, banyak. Sampailah ke 21, soalan yang ke-21, iaitu adakah 20, adakah roh, nafsu, nyawa, jiwa itu sama atau tidak? Artinya apa? Artinya pembahasan mula yang dimulakan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah ialah roh yang dibahaskan oleh orang ramai. Roh ni apa yang berlaku? Orang mati, roh ni apa yang berlaku pada roh? Adakah roh mendengar kalau kita datang ke kubur, kita beri salam? Kemudian kalau dah dia meninggal dunia, roh ni bertemu antara satu dengan yang lain tak? Itu persoalan-persoalan umum. Kemudian dibahaskan sampailah di akhir nanti, mereka penulis yang Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah akan menjuruskan sebenarnya roh ni seperti apa. Roh, nyawa, jiwa, maknanya lama-lama dia lebih khusus. Akhir sekali kita akan dapati bahawa roh, nyawa, jiwa, diri adalah benda yang sama. Jadi kita akan simpulkan Ustaz Padam ni semua, Ustaz Padam dan semua, bahawa Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahawa manusia itu terbahagi kepada roh dan jasad. Okey. So, malam ni kita akan mula dekat sini. Tadi intro je baru. Intro tu maksudnya firman Allah Ta'ala, "Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada Muhammad perihal mengenai roh, maka jawablah, roh itu adalah urusan Tuhanku dan tidaklah aku berikan kamu, yakni Bani Israel dan Yahudi yang tanya tadi. Soalan ni datang daripada Yahudi. Tidaklah kamu wahai Bani Israel, wahai Yahudi, mempunyai ilmu tentang roh melainkan sedikit. Artinya apa? Artinya dalam malam ini kita akan membahaskan tentang roh kalau ada persoalan daripada tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, Ustaz akan jawab ini. Tapi sebelum tuan-tuan tanya, ada dua syarat. Syarat pertama, tuan-tuan boleh bertanya selagi belum masuk isyak. Okey? Jadi lepas isyak tak ada soalan lagi dah. Sebab apa? Sebab nanti kalau tuan-tuan tanya, nak jawab tu panjang. Tengok, soalan 21 je, tapi bukunya begitu tebal. Kerana satu soalan tu nak jawabnya panjang. Jadi tuan-tuan boleh bertanya sebelum masuk waktunya isyak. Okey? Jadi yang kedua, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tanya, izinkan Ustaz ceritakan dahulu perbahasan mengenai roh. Jadi kadang-kadang kita tak tanya ada dua sebab. Satu, kerana kita dah faham. Yang kedua, kita tak faham langsung. Jadi untuk tuan-tuan boleh bertanya, biarlah Ustaz buka dulu cerita dia, perbahasan tentang roh ni, supaya dia akan datang exercise minda. Oh, tuan-tuan dapat idea. Wah, aku nak tanya ni lah. Tapi ingat, soalan akan dibuka setelah Ustaz selesai bahas. Kalaulah berlaku ketika Ustaz bahaskan, tiba-tiba dah masuk isyak, maka ruangnya dah habis. Jadi Ustaz akan cuba ringkaskan semungkin yang boleh, agar tuan-tuan boleh bertanya lah. Jangan tanya selagi Ustaz tak buka ruang. Okey? Itu je, mudah je. Tanya sebelum masuk isyak dan bertanya setelah Ustaz
selesai memberikan pencerahan. Nampak macam gaya tak ada kan? Macam itulah. Kan? Kalau faham, Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah kan? Jangan ditanya. Okey, baik. Okey, baik. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, roh ini, manusia itu dinamakan manusia terbagi pada roh dan juga jasad. Artinya senang lukis. Sebab ramai yang tanya, kalau tak faham lukis. So kita lukis siap-siap sebelum tuan-tuan tanya. Jadi Ustaz lukis dulu. Okey, roh dan jasad. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin maksudnya demi roh, sawaha maksudnya jasad. Dan roh sama dengan jasad, dan Allah Ta'ala jadikan satu roh hanya satu jasad. Dengan makna yang lain, kalau roh ini ada otak, kalau jasad ada otak, maka roh ada minda. Ustaz letakkan otak nanti asal. Ini minda. Kalau jasad ada mata, maka roh melihat. Roh memang melihat. Kalau tidak, tuan-tuan mimpi macam mana? Macam mana? Sebab sedangkan mata tuan-tuan sudah tutup, tapi tuan-tuan boleh mimpi balik kampung, macam-macam lah, pergi mana, pergi sini. Menunjukkan roh itu melihat. Okey? Okey. Roh, jasad ada jantung. Roh ada perasaan. Okey. Jadi perasaan ni lagilah rindu, sakit, apa lagi macam-macam lah, itu berlaku pada roh. Okey, boleh faham Okey, jadi yang kita banyak berbicara tentang perasaan, tentang jiwa dan sebagainya, ialah sebenarnya kita sedang berbicara tentang roh. Okey, berbeza dengan otak, mata, jantung tadi. Okey, kenapa kita letakkan asas ini dulu? Sebabnya untuk kita mengenali roh dan jasad, kerana kedua-dua ni ada masalah. Jasad ada masalah yang disebut dengan masalah kesihatan, kesihatan fizikal. Manakala roh, kita akan ada masalah sakit jiwa. Jadi penting kita bezakan. Kerana kalau kita boleh membezakan roh dan jasad dan masalah-masalahnya, dan kita mudah untuk merawat kesalahan penyakit-penyakit tersebut. Minggu lepas, pada hari Ahad yang lepas, saya pernah membahaskan tentang kitab Ar-Ruh ini, di mana roh ini dia menghasilkan vibration, dan rupanya salah seorang jemaah tu ada yang doktor. Salah seorang jemaah tu doktor perempuan. Hampir Ustaz bahas, kemudian dia jumpa Ustaz. Ustaz, saya tertarik dengan apa yang Ustaz cerita bahas tentang roh, yang mana tak ramai orang bahaskan demikian. Dan saya faham. Dan sebenarnya banyak bila kita bahaskan tentang roh ni, dari segi sudut saintifiknya dan technically-nya, dan ramai di kalangan mereka yang latar belakang medical, dia faham, dia mudah, dia kata. Dia mudah faham, dia faham maksud kita yang kita maksudkan. Itu. Roh dan jasad. Jadi bila kita membahaskan tentang, inilah yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia membahaskan tentang roh, minda, melihat. Sebab itu yang di awal tadi, adakah roh dapat mendengar? Ya, kita ada telinga dan roh itu mendengar. Okey. Lepas tu tajuk yang pertama ataupun bab persoalan yang pertama, adakah roh dapat mendengar salam orang yang hidup kepadanya? Jawapannya ya, meskipun jasadnya sudah hancur dimakan tanah. Dah hancur dah. Orang datang ziarah, datang anak cucu datang, sampaikan salam pada dia. Dia dengar tak? Dengar. Sedangkan jasad sudah hancur. Jadi menunjukkan bahawa roh ini mendengar. Bahkan lebih awal lagi, ketika Allah Ta'ala sebut wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa zurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu mengikat perjanjian dengan seluruh zuriat Adam, yakni anak-anak Adam, min zuhurihim yang datang daripada tulang belakang, ada anfusihim, yakni ke atas diri mereka, iaitu ketika mereka dalam keadaan roh. Lalu Allah Ta'ala tanya semua roh itu,
dengan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab qalu bala syahidana. Dan hal itu berlaku sebelum jasad kita diciptakan. Dan ketika itu Allah Ta'ala tanya semua roh, menunjukkan roh itu mendengar satu. Yang kedua, dia faham soalan tersebut meskipun di waktu itu otak belum lagi tercipta. Jangankan otak, jasad pun belum lagi tercipta. Itu dia. Ini dipanggil keajaiban roh. Okey. Roh juga Allah Ta'ala sebut dengan makna semangat. Jadi semangat itu berlaku pada roh, dan berlaku pada roh, bukan pada jasad. Ada salah seorang jemaah ustaz di Kelantan Jaya, ketika ustaz bahaskan tentang roh, dan dia ni orang yang rajin datang ke surau. Dia tidak mempunyai dua tangan. Tangan dia tak ada, dia pakai kaki. Kaki datang, semangat dia. Lalu dia pernah tanya ustaz, dia kata, ustaz, saya tertarik membahaskan tentang roh, sehingga kan saya menuntut ilmu ni pergi ke Indonesia, dan dia masih lagi belajar peringkat master di Australia, mengambil bidang psikologi. Lalu saya tanya, tuan buat apa sekarang? Saya buat satu program iaitu self development, jadi dibagi semangat, motivasi, mana-mana syarikat yang nak build up semangat. Jadi ialah antara orang yang memberikan speech ataupun dia speaker lah. Ialah memanglah semangat datang dengan dua kaki, tangan tak ada. Jadi orang tengok pun orang dah segan, kan? Dan dia datang daripada mana? Datang daripada roh tadi. Semangat itu datang daripada roh. Walaupun jasadnya tidak sempurna. Okey. Jadinya antara roh dan jasad, mana yang patut kita bahas sebenarnya roh. Meskipun jasad kita berkurang, tak seperti orang yang lebih sempurna, tapi kalau jasadnya kuat, semangat, dia lebih percaya. Berbanding orang yang punya jasad yang sempurna tapi roh tapi semangatnya kurang, dia tidak percaya. Jadi pentingnya kita cerita-cerita, kita perlu tenangkan jiwa, itu menunjukkan roh. Maknanya sebahagian besar, lebih daripada 6 ke 70% apabila kita berbicara, sebenarnya kita berbicara tentang roh. Okey, jelas. Okey. Kalau macam ni, padam. Bukan susah sangat mengajar ni. Tulis-tulis, padam. Sendiri tulis, sendiri padam. Kan? Okey. Okey. Ni Ustaz tak ceritakan secara detail, Ustaz bukakan dulu perbahasan-perbahasan yang terdapat dalam kitab roh supaya dia betul-betul boleh datang idea. Baik. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengikat perjanjian dengan anak, yakni zuriat Nabi Adam yang datang daripada tulang belakang. Di sini kita lihat bahawa Allah Ta'ala sebut wa iz akhadha rabbuka min bani adam, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala, yakni Tuhan kamu, mengikat perjanjian dengan zuriat Adam min zuhurihim, datang daripada tulang belakang. Min zuhurihi maksudnya daripada daripada tulang belakang mereka. Min zuhurihim, jadi tulang belakang ni maksudnya apa? Maksudnya kita ni tadi manusia tadi terbagi pada dua, jasad, roh. Kalau jasad, artinya kita datang daripada sperm, sperm ayah kita. Kita datang daripada sperm ayah kita datang daripada datuk kita, sampailah kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita ni, maksudnya bila sperm ni, memang kita datang daripada persenjawaan. Ini daripada sudut jasad. Ini kita faham. Dah tu roh. Roh diambil daripada tafsiran daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa? Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi SAW. Dia merupakan ahli kitab, dan dia juga salah seorang daripada penulis wahyu
yang penulis Al-Quran. Di kalangan para sahabat, apabila mereka menjumpai ataupun menemui beberapa firman Allah Ta'ala ayat Quran yang mereka tak faham, di kalangan orang Arab ni tak faham, seringkali mereka akan bertanya kepada kalangan ahli kitab yang bila mereka masuk dalam Islam, mereka sering dijadikan rujukan. Lebih-lebih lagi ketika Nabi SAW telah berwafat. Ini kerana apa? Kerana apa yang disebut dalam Quran juga diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu, yakni kitab-kitab Taurat. Dan kitab Taurat sendiri menyatakan tentang perihal penciptaan Nabi Adam, cerita tentang roh, cerita tentang neraka, cerita tentang azab dalam barzakh. Semua telah pun diceritakan diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Jadi kebanyakan para sahabat, kadang-kadang mereka tak tahu, mereka akan tanya. Lalu di antara yang mereka tanya ialah firman Allah Ta'ala tadi, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa zurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu bertanya, Tuhan kamu mengikat perjanjian dengan zuriat anak Adam yang datang daripada tulang belakang. Lalu mereka bertanya, apakah yang dimaksudkan min zuhurihim ni? Min zuhurihim artinya, kata Ubay bin Ka'ab, ketika Nabi Adam alaihissalam dipanggil oleh Allah Ta'ala, dan lalu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala nak ciptakan zuriat Nabi Adam. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala sapu di belakang Adam. Bila disapukan di belakang Adam, maka keluarnya roh-roh yang banyak. Pada roh selepas daripada Nabi Adam tadi, termasuklah lebahnya Hawa, maka seluruh anak zuriat Nabi Adam sampailah manusia terakhir yang akan dikeluarkan, semuanya roh itu keluar. Dan dia keluar daripada belakang. Mana roh ni dia keluar daripada Nabi Adam ni, daripada belakang Adam. Okey, roh ni keluar daripada belakang Adam. Dan keluarnya itu banyak seperti disebut seperti debu-debu putih. Maksudnya punyalah banyak roh ni. Bayangkan daripada manusia yang awal diciptakan sehinggalah manusia terakhir. Mana kita ni dalam keadaan roh yang keluar daripada kita ni, kalau daripada jauh dia macam debu-debu. Dan sudah tentulah ketika roh ni keluar, dia tak boleh bersepah macam anak kambing. Lalu Nabi pernah menyebut dalam satu hadis, al-arwah junudul mujannadah. Roh ini seperti tentera yang terarah. Maksudnya apa? Dia berbaris semua tu. Dia datang dalam keadaan siap berbaris. Maksudnya dalam satu barisan. Nanti Allah Ta'ala akan panggil roh ini mengikut qadar ataupun takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, mengikut jasad apabila diciptakan, maka mereka ini akan digilirkan mengikut giliran mereka. Dan Nabi sebut al-arwah junudul mujannadah, dia seperti tentera yang terarah. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika menafsirkan di mana Allah menyapu di belakang Adam, maka keluarnya roh ini begitu banyak kita ni. Dan ketika dihimpunkan, lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita semua ni, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka seluruh roh menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kemudian itu barulah mereka digilirkan setelah jasad mereka diciptakan. Nah, maka macam mana kita nak lihat bahawa kedua-dua ni semuanya datang daripada min zuhurihim. Mana datang daripada belakang Adam. Artinya kalau daripada sperm ni, maksudnya sperm ni datang daripada mana? Sperm kita semua datang daripada tulang belakang. Ketika manusia mula diciptakan, wa nafakha fihi min ruh, ketika Allah Ta'ala nak tiupkan roh ke dalam jasad, maka kita ni dalam keadaan macam inilah lebih kurang. Lalu Allah Ta'ala tiupkan roh kepada jasad kita ni yang mula-mula tu, iaitu mula-mula apabila ditiupkan ke dalam jasad, yang akan hidup dulu ialah jantung.
Sebab tu bila mula nak tahu bayi ada ke tidak, mereka akan pakai ultrasound dulu. Sebab kecil kan. Kalau berdegup jantung, maknanya roh dah ada. Bila berdegupnya jantung, kemudian dipam ke darah tersebut, maka pembentukan otak berlaku. Bila pembentukan otak berlaku, maka pam darah lagi keluarnya, berlakulah saraf tunjang. Saraf tunjang ni saraf yang belakang. Dan pada setiap saraf ni semuanya ada tulang yang melindungi. Ada tulang belakang ni yang dalam bentuk berketul-ketul ni. Supaya kenapa dia berketul-ketul? Supaya dia mudah lentur. Dan otak pula ada tengkorak. Manakala jantung pula ada rusuk yang melindungi. Kemudian daripada itulah barulah terbentuknya, kemudiannya barulah bentuknya tangan, batu kaki, dan sebagainya. Dan selepas pada itu barulah nak menentukan jantina lelaki dan perempuan. Dan jantina itu berlaku pada jasad dan bukannya roh. Maka ketika mula roh itu diciptakan, roh itu tidak lelaki dan roh itu tidak perempuan. Dan apabila Allah Ta'ala ciptakan jasad itu, menentukan pada jasad itu lelaki, maka akan datang hormon-hormon lelaki. Kalau dia perempuan, dia akan jadi hormon-hormon perempuan. Maka dia akan bentuk. Dan setiap roh dia ada influence, dia akan terpengaruh dengan jasad masing-masing. Okey, boleh faham Okey, faham. Kalau dah faham macam ni, penting ni. Okey. Kenapa saya katakan penting? Sebabnya berapa tahun yang dulu Ustaz pernah dijemput ketika Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjadi Menteri Agama. Ada suatu perjumpaan dengan golongan-golongan maknya dekat KL. Okay. Ustaz pun datang sebab kawan Ustaz masa tu dia kerja cakit. Kita pun datang dengar. Ustaz kata kita datang tu apa? Tak, kita dengar aja. Dan jadi datang perbahasan dialog mereka. Antara dialog yang mereka katakan bahawa mereka ni sebenarnya roh mereka ni perempuan, tetapi mereka terperangkap dalam jasad lelaki. Sebab tu mereka nak tuntut bahawa mereka ni perlu jadi perempuan balik. Sebab tu saya kata di awal tadi, roh asalnya bukan lelaki, roh itu bukan perempuan. Okey? Roh ni yang Allah tentukan lelaki dan perempuan itu pada jasad. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, saya tak ingat pula ayat keberapa, setelah Allah Ta'ala sebutkan min nutfah summa alaqah, penciptaan tadi, lepas tu baru Allah tentukan dia lelaki dan perempuan. Bila dah ditentukan lelaki dan perempuan, maka apa yang berlaku pada jasad itu, dia akan adanya hormon. Sebab tu kita lelaki akan pada hormon lelaki. Ada masa kita dah cukup masa, kita keluarlah janggutlah, misai, dan perempuan pun begitu, dia akan hormon-hormon perempuan. Semua itu ada pengaruh dengan otak, dan dia ada pengaruh dengan perasaan. Dia akan memberikan influence kepada perasaan tadi. Okay? Sebab itu sangat susah kepada golongan maknyah ni apabila mereka telah buat operation ataupun injection, suntikan hormon. Kita nak ubah dia balik susah. Dia faham Kalau dia ni, dia nak jadi perempuan, lalu dia pergilah ke negara jiran, dia suntiklah hormon dan sebagainya, sebenarnya nak ubah mereka tu payah. Payah. Sebab apa? Sebab berlaku konflik hormon. Bila berlaku konflik hormon pada jasad, dia akan mempengaruhi roh dan jasad. Tadi Ustaz letakkan dua tadi sisi, side by side. Walaupun dia berbeza, entiti dia berbeza, tetapi dia sangat memberikan pengaruh antara satu dengan yang lain. Contoh, seorang yang stres. Stres itu berlaku pada roh atau jasad? Roh. Stres, tapi sebagai orang, bila dia stres, dia akan ceret-ceret. Dia memberi kesan kepada jasad. Begitu juga orang yang apabila berlaku pada jasad, dia ni happy, dia beli produk kat Shopee, dia gembira.
Dia suka nak tunjukkan suami dia ada produk baru. Bila dah pakai, merosakkan muka, stres dia. Jadi apa yang berlaku pada jasad mempengaruhi roh. Jadi demikian Allah jadikan roh dan jasad pasangan yang sangat serasi, dan satu roh hanya padanya satu jasad. Allah jadikan satu roh hanya satu jasad. Dia tak boleh roh lain nak tumpang, tak boleh. Dan roh pun tidak boleh keluar daripada jasad tersebut. Apabila Allah Ta'ala dah tetapkan satu roh hanya padanya satu jasad. Faham Okey. Itu yang kita bahaskan. Antara yang dibahaskan tentang roh, di mana Nabi sebut ma ta'arafa minha ittalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh ini bila dia serasi, dia akan berpadu. Kalau dia tidak serasi, dia akan berjauhan antara satu dengan yang lain. Artinya roh ini, kalau kita buat satu gambaran rajah roh ini, pada balik roh ni, kalau kita nak katakan bahawa bahasa sekarang ni ada sebut sebagai aura, macam-macam color lah, aura, cakra, apa lagi color, apa lagi, macam-macam, kan dia macam-macam color. Jadi setiap orang tu dia ada color masing-masing dan patternnya tersendiri. Dan orang ni kalau color dia lebih kurang sama, pattern dia lebih kurang sama, dia akan berpadu. Minat dia sama, cita rasa dia sama, lagu dia dengar sama, dia akan melengah. Tetapi kalau orang ni gelombang dia tidak sama, pattern dia tidak sama, colornya tidak sama, dia akan berjauhan antara satu dengan yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bertanya kepada Sayyidina Ali ketika Nabi SAW telah pun wafat. Ya Ali, aku nak tanya kau satu perkara. Ada ketika kau bersama dengan Rasulullah, aku tak ada. Ada ketika aku bersama Rasulullah, aku tak ada. Kau tak ada. Ya. Sayyidina Ali kata ya. Apa dia? Ada ketika yang di mana aku pertama kali jumpa orang tu, aku suka orang tu. Baru jumpa sekali aku suka. Walhal orang tu tak pernah buat baik dengan aku pun. Dan pada hari lain ada ketika aku jumpa orang ni buat pertama kali, aku tak suka orang ni. Walhal orang ni tak pernah pun buat jahat dengan aku. Tak pernah buat jahat, tapi tak sukalah. Kan macam tu. Ya, kata Sayyidina Ali, aku teringat Nabi sebut al-adwah junudul mujannadah ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh ni dia kalau serasi dia akan berpadu, kalau dia tak serasi dia akan berjauhan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita nak fahamkan, setiap orang tu dia ada colours masing-masing, macam-macam colour dia, dan dia ada pattern pula. Sebab tu kalau orang ni kalau pattern dia sama, dia akan tertarik. Kalau pattern dia tak sama, dia tak tertarik. Artinya roh ini dia boleh menghasilkan gelombang, dia akan menghasilkan vibration. Roh ni dia boleh menghasilkan gelombang. Kalau banyak color lagi, Ustaz pakai semua color ni, maksudnya boleh menghasilkan gelombang. Dan roh juga boleh menangkap gelombang. Yang keduanya, gelombang ataupun color atau pattern yang ada pada roh ni sentiasa berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Dan dia boleh dipengaruhi oleh gelombang-gelombang yang lain. Maksudnya kalau gelombang ni datang, dia akan berubah lagi. Gelombang ni datang, gelombang ni dia akan berubah-ubah. Sebab itulah seorang bila dia bawa kereta, dia akan dengar lagu. Radio atau lagu dia menghasilkan gelombang. Dan kalau lagu tu dia suka, dia akan berkhayal. Dia teringat zaman-zaman tahun 80-an, lagu Hurricane, zaman ketika lagu teringat di awal-awal dengan Bell Bottom, Kayak Amin, kan? Ada pula zaman-zaman rock kapal dan sebagainya, kan? Dia tak dengar budak-budak lagu hip hop ni, kan? Lagi K-pop ni, lagi lah. Dan kalau lagu tu dia suka, okey. Tapi kalau lagu tu dia tak suka, anak dia pula pasang lagu, tak jadilah, ayah tak kena lah lagu ni.
Dia jadi bad mood pula. Sebab apa? Sebab roh ini dia menangkap gelombang. Okey. Jadi ini yang kita nak ceritakan, bahawa bagaimana gelombang boleh mempengaruhi roh. Jadi sebab itulah bila difahami roh ni menghasilkan gelombang dan dia menangkap gelombang, sebab itulah sebahagian daripada program agama mereka mulakan majlis mereka dengan mendendangkan qasidah. Bukan seorang, kena ramai. Tak cukup ramai, dia bawa gendang lagi. Untuk apa? Untuk menghasilkan gelombang, vibrate tadi. Bila vibrate tu dah ada, baru senang dia nak cerita. Dah kena masuk lagu ala-ala Arab sikit, barulah kita boleh cerita kisah Nabi. Kita pula tempat lain, kita baru dengar cerita rock lama, rock kapak zaman-zaman tu, kita datang nak dengar cerita kisah Nabi. Memang tak kena. Kita tak kena. Jadi itu. Okay? Jadi sebab itulah kadang-kadang kalau kita lihat sebahagian daripada penceramah motivasi, program-program yang tertentu, sebelum dia nak lari, dia mendengarkan lagu rancang, dia pun buat-buat berlari lah, kan untuk juga semangat kan. Nasib baik tak tersadung, tidak tersadung malu pula, kan. Dia pun sebab apa? Dia nak wujudkan vibrate tadi gelombang. Sebab apa? Sebab roh itu memang bukan menangkap gelombang. Dan makin lama mereka ini ikut program tersebut, makin lama orang akan mengikut gelombang tersebut. Baru boleh faham. Jadi itu sebab. Dan bila kita bicarakan tentang hal seperti ini, berarti kita sedang berbicara tentang roh. Tapi masih dah? Alhamdulillah. Macam mana nak drag? Tapi sebenarnya banyak lagi Ustaz. Tuan-tuan Ustaz nak cerita ini semua baru intro saja yang Ustaz nak cerita. InsyaAllah kalau ada masa nanti tuan-tuan dah faham, tuan-tuan sediakan soalan. Tuan-tuan sediakan soalan, tuan-tuan boleh tanya. Sebab apa? Kalau Ustaz tak cerita macam ni, mungkin tuan-tuan terbatas bila cerita tentang roh. Roh pergi mana Ustaz lepas mati? Kan? Kita akan cerita tentang hal-hal yang seperti itu. Kita boleh nampak roh kita tak? Bila kalau kita boleh nampak roh kita, artinya dia tak faham. Sebab apa? Kita adalah roh di sebalik jasad. Kita tak boleh nampak roh kita, tetapi kita boleh nampak jasad kita. Tuan-tuan boleh tanya kepada mereka yang pernah ada pengalaman koma. Ustaz, ketika bila kita mengajar bab roh ni untuk kita bab tajuk-tajuk yang rare ni. Rare ni ialah benda yang jarang ataupun ilmu nadir. Ilmu nadir ni yang jadi bila kita cerita benda ni, tak semua orang berani cerita. Sebab rupanya ada di kalangan jemaah, bukan sini, bila kita cerita, dia kata Ustaz, dia bawa saya ke tepi, dia kata saya ada pengalaman, saya pernah koma. Kawan dia pun tak tahu, dia cerita saya ada koma, saya pernah koma. Dan waktu itu saya muda, saya koma, saya nampak jasad saya. Roh ni bila dia keluar daripada jasad, roh ni ringan bang. Dia keluar, dia akan naik ke atas. Tak ada pula roh ni kita dengar dia bila keluar dia tergolek jatuh ke katil. Tak ada. Setakat yang Ustaz dengar ni, roh ni dia naik ke atas. Semualah ambil semua cerita dia. Bila dia naik, dia akan nampak jasad dia. Dan di waktu itu orang akan bertukar lumus. Kalau dia dekat hospital, doktor akan mulalah buat CPR lah apa semua. Di waktu dia akan nampak. Dia akan nampak apa? Jasad dia. Tak pernah orang cerita dia nampak roh dia. Saya nampak roh saya pergi ke. Tak ada. Sebab dia adalah roh. Jadi sebab itu asasnya nanti di pembahasan kitab roh, di penghujung nanti dia akan ceritakan bahawa kita adalah roh di sebalik jasad. Dan akhir nanti dia akan bahaskan bagaimana kita nak membentuk roh yang mutmainnah. Setelah kita dah faham tentang roh ni, boleh tak roh ni kita tentukan gelombang dia macam mana? Kita nak designkan dia punya corak pattern. Jawapannya boleh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ni dilatih berdiri di atas pentas, kita ni berdiri saja orang dah rasa turun. Dah ada aura. Mana kita kalau kita ceritakan aura, artinya kita berbicara tentang roh. Mana benda tu boleh dilatih tak? Sebenarnya benda tu boleh dilatih. Hipnosis,
pukau, semua tu sama lah membicarakan tentang roh. Sebab itu kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjadi rujukan kepada almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apabila beliau ditanya, sehebat-hebat Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu, apabila ditanya tentang roh, buku itulah yang diguna pakai. Makanya kitab Ar-Ruh merupakan kitab masterpiece. Walaupun dia menceritakan tentang roh dengan dalil Quran dan juga hadis dan sebahagian daripada pandangan kalangan para sahabat, tetapi bila kita mendalami kitab tersebut dan kita cuba mengolah bahasanya kepada bahasa kita sekarang ni, kita datangkan bukti-bukti saintifik, metafizik dan sebagainya untuk bahasa kita ni, kita akan dapati bahawa perbahasan 700 tahun dulu sangat relevan dengan masa sekarang. Lepas tu bila orang nak belajar tentang nak buat marketing dan sebagainya, ilmu kejiwaan, macam mana kita nak tarik audiens dan sebagainya, sebenarnya mereka berbicara tentang roh. Itu saja yang kita kongsikan pada hari ini. Saya tak tahulah ini kuliah ataupun perkongsian, lebih kepada perkongsian lah. Kita nak buka dulu supaya akan datang tuan-tuan boleh nyatakan soalan. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tanya, janganlah tanya soalan yang susah-susah. Sebab kalau susah-susah nanti tuan-tuan tak dapat jawapannya. Sebab Ustaz pun kita tak tahu. Kan? Tanyalah soalan-soalan yang mudah. Kan? Kan? Jadi ya tu. Ya tu. Assalamualaikum. Roh dengan jasad, bagaimana kita nak pastikan jasad dengan roh boleh bercakap dengan jasad, dan apakah bahasa-bahasa jasad tu yang sedang kita mengerti itu roh kita bercakap dengan jasad, dan apakah nasihat-nasihat roh supaya jasad dengan roh menjadi lebih baik daripada yang sebelum. Kita adalah roh, jasad ini adalah, macam mana kita nak cakap ni? Kalau Habib Ali Zainal Abidin, dia memaknakan jasad ini sebagai kenderaan. Kenderaan. Jadi roh tidak boleh hidup dalam alam ni. Roh memang tak boleh hidup dalam alam dunia yang kita panggil. Cuma dia roh boleh hidup dalam dunia apabila dia menumpang jasad. Okey, boleh faham okey. Jadinya yang bercakap, yang berfikir adalah roh di sebalik jasad. Jadi dia bukan dua entiti yang apabila roh boleh bercakap ke jasad-jasad mereka tak ada. Tak ada. Kan? Jadi dia adalah, kita adalah di sebalik roh kita adalah sebalik jasad. Okey. Sebab tu bila kita meninggal dunia, jasad kita hancur. Bila jasad ni hancur, sama ada dia meletup di udara, terbakar, nabi ataupun dimakan binatang buas, tetap juga kita yang dalam keadaan roh ditanya oleh malaikat. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka. Kan? Jasad dah hancur ni. Ataupun jasad tu diawetkan seperti Firaun yang ada di muzium. Ada orang kata Firaun ni diazab. Sebab apa? Allah tak sebut. Buktinya Allah tak sebut dalam Quran, an-naru yu'radu 'alaiha qutuman wa 'ashiyyan. Dan neraka sedang dibentangkan kepada Firaun pagi dan petang. Maknanya Firaun ni sedang dilanyah oleh Allah Ta'ala dengan neraka pagi dan petang. Sedangkan kita tengok muziumnya, jasad dia. Makanya apa dia? Yang diazab itu adalah roh dia. Okey? Jelas Tanya tu macam mana saya nak jawab? Maknanya yang ditanya itu ialah roh, bukan pada jasad. Okey? Itu dia. Ya tuan. Kalau soalan saya ekstrim dalam Okey, tak apa. adakah roh ini makhluk? Tadi kan kalau kita nak menggunakan roh ada lagi, mesti ada kan? Dia tak pasti roh tu. Ataupun roh ini dipinjamkan dari Allah kepada makhluk. Okey. Daripada? Dipinjamkan dari Allah kepada makhluk. Okey. Kehidupan. Okey. Perbahasan ini pernah ditanya oleh ahli kitab yang menjadi asas pada soalan ini. Kerana perbahasan roh ni pernah ditanya, adakah roh ini adalah makhluk seperti, ataupun dia adalah sebahagian daripada zat Tuhan? Itu pun ada dalam kitab tu. Kan?
Pertama saya nak cakap, roh ini bukan daripada zat Tuhan, bukan. Sebab apa? Sebab pernah satu ketika, sebab kisah roh ni, kejadian Adam juga disebut dalam kitab Taurat. Pernah satu ketika di kalangan ahli kitab ni dibahas, ada tak azab di alam barzakh? Ada. Memang dalam kitab Taurat ada cerita tentang azab di alam barzakh. Nah, di kalangan mereka kata, kalau betul azab di alam barzakh, adakah roh itu diazab? Sebagai mereka kata tak. Kenapa dia kata tak? Sebab mana mungkin roh ni diazab, sedangkan roh itu adalah sebahagian daripada zat Tuhan. Maksudnya asalnya zat tadi, jasad tadi yang ditanya jasad, dia mati, satu benda yang tidak bernyawa. Tetapi bila ditiupkan roh, dia menghidupkan jasad yang mati. Jasad ni dia jasad saja. Tapi bila ditiupkan roh, maka semua sel-sel dalam badan ini menjadi hidup. Akhirnya jasad itu hidup. Kan? Jadi bukankah Tuhan itu menghidupkan yang mati? Tadi kita cerita roh itu mendengar. Bukankah Tuhan itu maha mendengar? Roh itu melihat. Jadi mereka di kalangan ahli kitab mengatakan bahawa roh itu adalah sebahagian daripada zat Tuhan. Maka Quran menyebut kisah wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala mengikat perjanjian dengan zuriat Nabi Adam dalam ala anfusihim, ke atas ketika mereka dalam keadaan roh. Maknanya Allah bercakap dengan roh, semua ni kita dalam keadaan roh. Tuhan kata apa? Alastu bi rabbikum, bukankah hari aku ni Tuhan kamu? Maka kita semua dalam keadaan roh menjawab qalu bala syahidan, ya bukan Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Artinya roh itu bukan sebahagian daripada zat Tuhan, tapi roh itu adalah makhluk. Okey, ni dalilnya. Allah Ta'ala tanya pada roh, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua roh menjawab qalu bala syahidana, ya bukan Tuhan kami. Maka jadi menyebabkan ataupun memberikan jawapan bahawa ya, roh itu diazab ketika di alam barzakh. Okey, jelas kan? Terjawab tak? Okey, jelas. Soalan tu ada. Ya. Sebab dalam kitab ni, kalau Ustaz nak cerita satu, Ustaz pernah bila nak habis. Tapi bila kita datangkan soalan ni, dia akan menjawab semua apa yang ada dalam kitab tu. Jadi ringkas. Okey, tak ada lagi soalan kan? Ada lagi? Ya. Orang yang kembar, okey. Sama je terasa dia. Roh itu berbeza ataupun? Ya, beza. Tetapi mereka punya gelombang dan yang sama. Vibrate mereka, gelombang, corak, color dia mungkin sama. Dia faham? Mungkin dia dari segi vibration dia, aura dia tu pattern dia sama lah. Hampir sama. Minat dia sama. Kan? Okey, boleh faham tak apalah, ini sebagai satu mukaddimah penjelasan. Barulah kita dapat beza sikit. Lepas ni kita akan bahas lagi lebih hardcore lagi. Panjang lagi ni sebenarnya. Ustaz pun kena takut juga bahan mendalam ni kan. Tapi itulah sedikit perbahasan yang akan bawa perbahasan kita perbezaan antara takrifan roh dan nafsu di sudut Ibnu Qayyim al-Jawziyah dengan sudut pandangan ahli tarikat. Tarikat lain. Dengan dia kata roh dan nafsu lain. Nafsu ni ada 7 tingkat. Lawamah, mutmainnah, ammaratu bisu, macam-macam. Tapi Ibnu Qayyim al-Jawziyah 2 je, roh dan jasad. Kan? Ya. Nanti kita akan bahas lagi. Okey, itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan Ustaz sendiri. Ustaz maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.